masa untuk baca Fatihah tu 1 minit kita kata. Kan? Seminit kita kata. Kita dan seminit tu untuk kita baca Fatihah dan. Tapi dengan sebab adalah berlaku sebab-sebab tertentu, tiba-tiba tak dan juga nak habis baca Fatihah. Dah ada banyak pasal. Nanti kita akan belajar lagi sebab-sebab kenapa yang kita yang muafiq ni tak sempat nak berhabis baca Fatihah. Lalu imam pun turun rakaat. Padahal sepatutnya sempat habis. Contoh lagu tak sah ni lah kita cerita tajuk sembahyang tarawih tadi tu. Imam tu cepat sangat. Dah imam pula pergi cari hak muda-muda, hak semangat, hak kuat, hak gagah, baguslah. Tapi kelemahan dia tak mana? Laju sikit. Tak sikit dah, laju banyak. Kan? Lah kali pah ke kita pun tak dan. Kan? Tok imam express sungguh dah. Kan? Nak hambat, nak bagi, nak pecah rekod ni, nak main tarawih, nak malam ni nak 20 rakaat, nak habis berapa minit? Kan? Selalu 45 minit. Malam ni nak bagi setengah jam pula. Laju sungguh. Kan? Tu yang pasal kadang-kadang selalu kita yang dimakmum ni nak lebih laginya orang tua-tua. Orang tua-tua ataupun yang bacaan dia lambat. Kan? Ada orang baca dengan cepat. Ada orang baca Fatihahnya anjur-anjur, pelan-pelan. Orang lagu ni selalunya tak dan habis. Dah, imam rakaat, imam i'tidal, dia baru siratal ladzi. Makmum tadinya. Tu imam pas ke sujud dah. Dah. Tu. InsyaAllah nanti kita akan mengaji lagi. Cuma nak habaq bagi nampak je. Kan? Apa dia yang dia nak habaq tu. Baik. Dan kadang-kadang dia, yakni makmum tak sah ni, ialah masuk berjamaah lewat, sedangkan imam sedang bersembahyang. Ni nak habaq makna masbuk. Lagu mana tak sah ni yang kata makmum masbuk, seorang yang telah didahului oleh imamnya. Lagu mana reti dia? Ni nak abang lagi. Ataupun maksud makmum yang masbuk ni kadang-kadang dia masuk sembahyang berjamaah tu lewat. Lambatlah dia lambat sampai, sedangkan imam sedang bersembahyang. Imam duk mayang dah, masuk takbir dah, ikutlah rakaat berapa pun. Pertama ke, kedua ke, ketiga ke, keempat ke, yang kitanya baru sampai. Ya. Dah, imam duk baca ihdinas siratal mustaqim ke misalnya, kita barulah sampai. Lewatlah tu. Ya, kita pun Allahu akbar. Elok kita baru baca Ar-Rahmanir Rahim, imam pun rakaatlah Allahu akbar. Tu masbuk. Lewat. Dah, memang tak dan masa untuk habiskan baca Fatihah. Beza dengan muafiq. Muafiq dia ada masa untuk selesaikan bacaan Fatihah dia, tapi tak dan habis juga Fatihah dia. Masbuk dia tak cukup masa untuk habiskan baca Fatihah, dan memang tak sempatlah pun habiskan baca Fatihah dia. Lalu pada kedua-dua masalah makmum ini, imam pun rakaatlah Allahu akbar. Apa kita nak buat ke mana? Tu saja. Dah? Baik. Kan? Ada yang masbuk pada sembahyang Jumaat. Makmum dah? Kan? Hak tu pun jaga-jaga juga. Dah? Masbuk hukum hakam masbuk pada sembahyang Jumaat. Kan? Dah, tengok kita masbuk di rakaat yang keberapa. Kan? Dan tak satu rakaat bersama imam, atau tak dan ke satu rakaat bersama imam. Kan? Kalau dan sekurang-kurangnya satu rakaat bersama imam, saat lagi lepas habis imam tu bagi salam, dia naiklah tambah lagi satu rakaat lagi, bagi cukup 2 rakaat. Kan?
Tapi kalau yang mai duk tahiyat akhir baru sampai, memang dia tak dan pun satu rakaat kan berserta dengan imam. Lepas imam tu bagi salam, dia kena naik tambah buat 4 rakaat, bukan 2 rakaat. Ni tang sembahyang Jumaat. Pasal dia tak dan dapat sekurang-kurangnya serakaat bersama imam. Itu masbuk pada sembahyang Jumaat. Yang tu semua nanti kita akan jumpa lagi lah. Dia akan cerita hukum hakam dia nanti. Baik. Atau kadang-kadang, katanya lagi al-musannif, seorang makmum niat berjamaah bersama imam pada awal takbiratil ihram lagi. Nak cerita lagi. Lagu macam mana hak kata masbuk ni. Ataupun kadang-kadang dia berlaku juga macam ni. Seorang makmum, dia niatlah berjamaah bersama dengan imam, masuk dan di awal di awal sembahyang tu lagi. Imam pun selesai bertakbir Allahu Akbar, dia pun takbir Allahu Akbar, masuk sembahyang bersama dengan imam. Dia berniat berjamaah tu, niat jemaah lah, niat jadi makmum sebagainya. Pada awal takbiratil ihram tu imam tu lagi. Elok-elok tu imam tu habis bertakbir, dia pun langsung bertakbiratil ihram bersama dengan imam, orang panggil. Bukanlah serentak dengan imam dah. Habis imam tu bertakbir, dia pun bertakbir. Baik. Tapi jadi masbuk pula. Macam mana? Ni. Tetapi apabila sampai di pertengahan sembahyang makmum tersebut, tetapi sampai di tengah-tengah sembahyang makmum tersebut ditinggalkan, tinggal tu apa, masbuk, didahului, ditinggal, itulah je. Lalu ditinggalkan oleh imamnya, imam makmum yang masbuk tadi, dengan sebab sesuatu hal. Contoh yang paling mudah tadi kita sebut, sebabnya imam tu cepat. Padahal kita kata kan, bukan itu masalah muafiq. Ini masalah masbuk. Duk tengah-tengah semayang, imam pun rokok. Lalu adalah sebab-sebab yang tertentu. Maka berlakulah makmum tersebut tak dan juga nak habis baca Fatihah. Tak dan. Dan dia pun memang kita kata tak ada masa pun. Tak ada masa pun, tapi selalunya kan masalah pertengahan semayang berlaku macam ni, dia lebih kepada muafiq. Dia lebih kepada muafiq. Hak cerita tajuk imam baca cepat ataupun makmum tu was-was. Tu contoh pertengahan semayang. Kan? Kita makmum elok dah baca siratal ladzi, tiba-tiba kita mari wah-wah. Tadi aku baca dah bismillah. Dia wah-wah. Akibat dia kena ulang balik baca bismillah, baca Fatihah lain. Memang tak ada masalah lagi ni. Kan, tu imamnya rokok dah. Ada banyak lagi contoh-contoh yang lain. Dia kena ingat. Dia boleh berlaku masbuk ataupun muafiq, tak kira lah pada rakaat yang keberapa pun dia tak kira. Rakaat pertama, rakaat kedua, ketiga, keempat, dia boleh jadi. Masbuk pun dia boleh jadi, muafiq pun dia boleh jadi. Jangan diingat dia berlaku pada rakaat yang pertama je. Ramai duk faham macam tu.
kan, berlakunya muafiq atau berlakunya masbuk hanya pada rakaat yang pertama. Tak mesti macam tu. Semua rakaat bila-bila boleh berlaku. Dah. Okey, tak apalah. Oleh itu seorang makmum kadang-kadang dia menjadi seorang masbuk. Jadi oleh itu, oleh sebab itu, seorang makmum, kita ni lah hak mayang berjemaah ni, hak niat jadi makmum ni, kadang-kadang dia menjadi seorang masbuk. Kadang-kadang kita yang jadi makmum ni dipanggil orang yang masbuk, seorang yang masbuk. Dan kadang-kadang ia seorang makmum ialah menjadi muwafiq. Kadang-kadang kan berlaku di mana dia ialah seorang makmum yang muwafiq. Jadi sekarang ni apa yang jadi masalah? Masalahnya kita tak kenal kita tu masbuk ke kita tu muafiq. Tu masalah dia. Mula-mula nak faham, nak tahu kita ni masbuk atau muafiq, kita kena tahulah ta'rif masbuk tu apa dia, ta'rif muafiq tu apa dia. Lepas tu kita pergukanlah dengan diri kita ketika tu dengan ta'rif yang kita sebutkan tadi. Lepas tu tahulah kita ni masbuk ke muafiq. Kalau masbuk ikut hukum hakam masbuk, kalau kita tu muafiq ikut hukum hakam muafiq. Itu sahaja. Jangan sampai kita tak tahu aku ni muafiq ke masbuk, jadi tak tahu nak buat apa. Takutnya saat lagi batal semayang. Itu sahaja. Kan, semayang elok-elok dah semayang tu, kan, tapi tak sah, kan. Yang tu tak mau. Jadi katanya lagi al-musannif, jika semasa dia seorang makmum tadi ialah menjadi seorang muwafiq. Ni baik. Kalaulah sekiranya kita ada ukur, kita dapati kita ni ialah seorang muafiq, maka wajib ke atasnya seorang yang muafiq tadi menjaga hukum dan syarat muwafiq. Seperti kita abang atas ni lah. Dah apabila kita tahu kita tu ialah muwafiq, maka turutlah hukum hakam muwafiq. Wajib dia kena turut hukum hakam muwafiq. Kemudian kalau dia tidak jaga hukum dan syarat-syarat muwafiq, sebab muafiq tu dia ada hukum hakam dia ada syarat-syarat dia. Kalau dia tak turut, apa jadi dengan semayang dia? Ni nak abang jadi hukum lagu mana? Kalau tidak, yakni kalau tidak menjaga hukum dan syarat-syarat muafiq, nescaya sembahyang makmum itu ialah tidak sah dan juga batal. Tu je lah. Jadi siapa yang jadi muwafiq, turut segala syarat, segala hukum hakam muwafiq. Banyak hukum hakam dia banyak. Kan dia dimaafkan ketinggalan dari sebanyak 3 rukun yang panjang. Antaranya dia tidak boleh tinggalkan baca Fatihah
Dan dia memang tak sempat lagi nak habis baca Fatihah. Dia tu memang duduk tengah baca Fatihah. Imam turun rokok dah. Bolehkah dia tinggal baca Fatihah rokok sekali dengan imam? Tak boleh. Kalau dia bukan masbuk, tak boleh. Kalau dia ialah muwafiq, dia kena tetap berdiri teruskan baca Fatihah dia. Sampai bila dia nak kena baca Fatihah dia, tunggu. Dan dia diberi kemaafan ketinggalan daripada imamnya sebanyak 3 rukun yang panjang. Selain daripada rukun yang pendek. Rukun yang pendek, i'tidal dan juga duduk antara 2 sujud. Yang itu tak apa. Sampailah imam tu dah bergerak bangkit, bangun ke qiyam rakaat yang berikutnya. Dah sempurna dah imam tu buat 3 rukun yang panjang. Maka ketika itu, kalau dia tak sempat lagi habis baca Fatihah, dia kena berhentikan baca Fatihah dia. Berhenti, jangan teruskan lagi. Dan dia kena niatkan dalam hati dia, dia nak muafakat, nak berserta dengan tok imam. Setelah imam dah bangkit berdiri, dia kena buat macam tu. Lepas daripada imam tu dah sempurna buat 3 rukun yang panjang tadi. Maka dia, orang panggil gugurlah 1 rakaat, lara 1 rakaat. Maka saat lagi apabila selesai akhir sembahyang, imam tu bagi salam, dia kena tambah bangkit lagi buat 1 rakaat. Itu antara hukum hakam yang dia kena turut. Kalau tidak, dia padahal dia muafiq lah, imam tu turun rokok, dia tak habis lagi baca Fatihah, dia pun langsung turun rokok, batal sembahyang. Jawabnya batal lah sembahyang dia. Yang tu dia mai batal tak mana tu. Baik. Lepas tu katanya lagi al-musannif, kemudian katanya lagi al-musannif, dan begitu juga manakala semasa dia menjadi seorang yang masbuk, begitu jugalah seperti makmum yang muwafiq. Manakala semasa dia tu tak sakni dah seorang makmum tadi. Manakala dia seorang makmum tadi, ialah menjadi seorang yang masbuk. Ini pun selalu juga, kan? Kita jadi makmum yang masbuk, kita sampai lewat tadi tu, kan? Imam duduk tengah semayang lah, duduk tengah qiyam dah, baca Fatihah dah apa semuanya. Kemudian kita dapati kita tu masbuk. Dah tahu masbuk, kena turutlah hukum hakam masbuk. Jawabnya, berkewajipan ke atasnya tu seorang yang masbuk. Dah dia jadi masbuk, maka jadi wajiblah ke atas diri dia yang jadi masbuk. Kewajipannya apa? Oleh memelihara syarat dan peraturan-peraturan sebagai seorang masbuk pula. Dia kena ikut hukum hakam makmum masbuk. Itu je. Kalau muafiq, dia kena ikut hukum hakam peraturan muafiq. Kalau dia masbuk, dia kena turut hukum hakam masbuk. Hukum hakam masbuknya antaranya Fatihahnya tu ditanggung oleh imam. Dengan syarat-syarat lah tu imam yang nak menanggung bacaan Fatihah yang tak sempat habis lagi. Maka ada syarat-syarat dia lagi lah. Lepas tu nya rokok je lah. Dah imam tu rokok, tinggalkanlah baca Fatihahnya itu.
Fatihahnya ditanggung oleh imam. Syaratnya imam tu yang berkeahlian untuk menanggung akan bacaan Fatihah makmum tersebut. Imam tu bukan yang berhadas. Imam tu bukan yang ada najis. Imam tu bukan kanak-kanak, budak-budak, ada syarat-syarat lagi. Kan itu pun kan tengok tadi pasal apa yang dia ni tak sempat kan nak baca Fatihah bagi habis. Adakah ada buat salah tang mana-mana ke selepas dia bertakbiratul ihram, sebelum dia baca Fatihah, ada tak dia baca doa iftitah? Ada tak dia baca bacaan-bacaan sunat seperti a'udzubillah, doa iftitah? Kan? Kau yang tak ada nak habis baca Fatihah sebab sebelum tu dia duk sibuk dengan duk buat kan bacaan-bacaan yang sunat. Lalu imam rokok dia tak ada nak habis baca Fatihah. Iaitu bukan masbuk, iaitu muafiq. Masbuk ni dia tak ada sungguh masa untuk habiskan baca Fatihah. Imam pun rokok, dia sempat baca tak ada habis baca Fatihah lah. Maksud dia ayat tu betul-betul masbuk kan, dia tak baca bacaan sunat, terus saja lepas dia bertakbir tu Allahu Akbar, terus Bismillahirrahmanirrahim, terus baca Fatihah. Tapi tak ada juga nak habis baca Fatihah. Itu baru masbuk. Baik, tak apalah, habis tang situ. Ta'rif muwafiq dan juga masbuk. Ni abang tarif dia. Kita abang tadi tak abang lagi tarif dia. Dia lebih kepada lurah saja. Muwafiq maksudnya daripada tawafaqa yatawafaqu tawafuqan. Fahuwa daripada wafaqana wafaqa yuwafiqu muwafaqatan fahuwa muwafiqun. Tu dia punya ilmu saraf dia daripada wafaqa. Fi'il madhi dia wafaqa, mudhari'nya yuwafiqu tu sampai habislah. Muwafiq dia isi fa'ilnya. Baik, muwafiq maksudnya maksud muwafiq. Ni abang tarif, definisi orang panggil kan. Tadi terjemahan dia saja, hak kata bersama tadi tu, bersamalah dia dengan imam, tak jelas lagi maksud dia tu. Ni betul-betul tarif dia. Ialah seorang makmum yang sempat berjamaah dengan imam semasa berdiri, yakni qiyam, imamnya imam seorang makmum. Baik, muwafiq dia ialah seorang makmum yang sempat berjamaah bersama-sama dengan imam dalam semasa berdiri imam, dalam qiyam imam. Imam berdiri kan, imam baca Fatihah, kita pun berdiri dalam sama dengan imam berdiri, kita pun baca juga Fatihah. Kemudiannya tak apalah, di mana apa masalah dia, sama-sama berdiri jemaah tu tak apa, serupa aja dengan masbuk. Hak ni ya beza dia dengan masbuk. Di mana ia seorang makmum yang muwafiq tadi sempat berjamaah dengan imam sekadar masa yang membolehkan ia seorang makmum tadi membaca suratil Fatihah hingga tamat. Dia dan masa
takdan nak baca sampai habis satu, dan masa untuk membaca Fatihah sampai tamat, sampai habis satu hal lagi. Dia dua benda kena ingat tu. Yang mana dalam berdiri bersama dengan imam tadi, ikutlah rakaat pertama, kedua, ketiga, keempat pun. Dia bukan mesti kata di rakaat pertama saja ni. Boleh berlaku di rakaat yang kedua. Boleh berlaku rakaat ketiga. Kan? Misalnya kita ikut daripada awal lagi. Daripada rakaat pertama lagi itu imam tadi tu. Mai tang rakaat kedua, duduklah baca tahiyat awal. Kan? Imam baca cepat sangat tahiyat awal. Tu lepas tu terus qiyam bangkit rakaat ketiga. Kan? Yang kita ni lambat. Bukan lambat lah, baca macam biasalah. Mangkit ti imam nak rokok dah. Itu bukan muafiq, itu masbuk nama dia. Sebab dia tak dan masa untuk baca Fatihah. Masbuk boleh berlaku di setiap rakaat. Sama juga muafiq boleh berlaku juga pada setiap rakaat. Itu kena ingat. Ramai faham dua-dua masalah ni berlaku pada rakaat pertama sahaja. Kan? Dan sebenarnya pendapat ulama ada berbagai-bagai, ada cuma kata di rakaat pertama aja, tak berlaku pada rakaat yang lain. Tapi setengah pendapat yang lain pula kata boleh berlaku pada semua rakaat. Baik, tak apalah yang tu. Jadi untuk dia nak baca habis baca Fatihah dengan habislah dalam qiyam bersama dengan imam tadi, dia ada tak masa? Kalau katalah masanya seminit. Selalu kita baca Fatihah daripada awal sampai habis katalah seminit. Kan? Ada tak dia qiyam tu dapat seminit? Sebab kalau dalam seminit tu memandanglah dia habis baca Fatihah. Ada. Dan masa dia untuk baca Fatihah sampai habis. Tapi oleh sebab berlaku sesuatu keadaan, dia tak dan juga nak habis baca Fatihah. Padahal masa untuk habis baca Fatihah tu ada. Ni muafiq. Kemudian mengikut pembacaan yang pertengahan di kalangan uruf orang ramai. Tasak ni dia apa tadi, dia sempat memperolehi qadar masa untuk dia boleh baca Fatihah sampai habis. Itu masa untuk dia sempat habiskan baca Fatihah. Masa bacaan tu dikira dengan bacaan dia ke atau macam mana? Katanya pengarang, dikira dengan pembacaan yang pertengahan, pembacaan yang sederhana. Sederhana tu kita mengikut uruf. Uruf tu maknanya orang ramai. Maknanya tidaklah terlalu cepat, tidaklah juga bacaan yang terlalu lambat. Masa untuk dan sempat baca Fatihah sampai habis diukur, dikira dalam masa yang sederhana aja. Orang ramai-ramai. Kadang-kadang ada yang baca Fatihah dengan cepat. 30 saat dah habis. Tak pun 15 saat habis. Cepat sangat pula. Kau nak ambil masa tu. Kadang-kadang ada orang baca Fatihah tu anjur. Dia bangsa jenis lambat sikit bacaan dia. Dia boleh pi. Dia baca Fatihah sampai habis selama 2 minit baru habis. Lah kita ambil qadar masa yang sederhana. Cari pertengahan. Pertengahan dia kebiasaannya berapa minit. Berapa lama masa dia ambil seseorang itu baca Fatihah sampai habis. Kalau kata seminit lah. Kalau kata 45 saat,
45 saat lah. Ambil ukuran yang tu. Jangan ambil ukuran kita yang membaca. Kita yang membaca boleh jadi cepat, boleh jadi lambat. Nak tahu tu masa tu. Kan? Baik. Dia kata lagi di situ. Tidak berdasarkan kepada bacaan makmum itu. Jangan kita kira masa berdasarkan bacaan kita. Kita yang jadi makmum ni lah. Sebab kita boleh jadi cepat bacaan kita. Boleh jadi bacaan kita lambat dengan daripada orang lain. Lah kita tengok orang ramai-ramai. Kan? Ramai-ramai. Kalau satu Fatihah ni dia baca selalunya orang ramai baca lama mana? Ambil masa tu. Dia tak tetapkan lah. Dia suruh kembali kepada uruf. Uruf ni orang panggil orang ramai lah. Bahasa mudahnya, jangan cari yang terlampau cepat. Jangan kira masa yang terlampau lambat. Sedang-sedang. Kalau orang ramai dia kata masa ni sedang-sedang, maka sedang-sedanglah dia. Sebab yang tak ada kira-kira masa berapa saat ni, sebab tak ada ketetapan, tak ada dalil, tak ada nas. Dalam Quran ada cerita tak lama masa mana? Tak abang. Padahal hadis-hadis Nabi ada tak cerita, kan? Baca Fatihah ni naknya lama mana? Hak kira kita duduk mengaji tajuk kita ni tak ada juga. Apabila tak ada, maka ulama disuruh kita kembali kepada uruf, kepada adat, kepada orang ramai. Kan? Maka jadi hukum berdasarkan kepada kebiasaan orang ramai. Kebiasaan orang ramai itu jadi hukum lah. Yang tu je. Baik. Lepas tu dia kata situ, dan juga tidak berdasarkan kepada bacaan imamnya, imam bagi makmum tersebut. Jangan juga kita ukur cepat atau lambat, atau masa sempat tak sempat ni berdasar kita kira masa yang diambil lah oleh tu imam ketika dia baca Fatihah. Nak jadi muafiq tu. Kan, kok nak ambak kata imam tu baca laju, katalah 15 saat. 15 saat tu kalau tak dan dia panggil muafiq. Tak juga, bukan juga lagu tu. Ataupun kok kita kata imam tu bacanya lambat. Kan? Kalau imam baca lambat jarang jadilah, jarang berlakulah. Kan? Pasal selalunya imam cepat yang tak dan kita nak habis baca Fatihah tu. Kan, kalau imam baca lambat-lambat dan sangat kita jadi makmum ni selalunya macam tu, kan? Lagu itulah kehendak dia. Tetapi berdasarkan jadi masa tu berdasarkan kepada bacaan uruf orang ramai yang kita sebut tadilah. Kan, kembalikan kepada orang ramai. Orang ramai kata setakat ni, sekadar ini sahaja kebiasaannya masa yang diambil untuk habiskan baca Fatihah. Kemudian masa tu, dan ada tak pada kita tak saat ni? Ada masa tu pada kita untuk kita sempat baca Fatihah sampai habis. Tapi tak dan juga habis baca Fatihah lalu imam rukuk, kan? Tu yang berlaku hukum hakam muafiq lah. Maka kita tu dia panggil muafiq. Apa nak buat lagu mana macam tu lah, kan? Adalah panjanglah cerita hukum hakam dia nak buat macam mana tu, dan selalunya hak rajin jadi hak mayang-mayang sunat tu lah, kan? Hak kata muafiq ni antara yang kerap juga jadi. Masbuk pun jadi juga, berlaku juga, kan? Tapi muafiq ni pun kerap jadi, kan? Antaranya kita duk sibuk baca hak sunat-sunat tu, dah kata kita takut tak dan, kan? Imam duk semayang dah,
Imam dah masuk semayang dah, kan? Kemudian kita lewat mai, kan? Nah, lewat pun tak lewat juga, kan? Pendek kata, kalau kita bertakbir masuk berjamaah masih sempat lagi nak baca Fatihah, kan, sampai habis, kan? Kita pun bertakbir. Orang yang macam tu tak sunat dah bagi diri dia baca doa iftitah. Nah, muafiq yang macam inilah, kan? Takutnya saat lagi tak dan nak habis baca Fatihah, imam dah turun rokok. Terus kita baca Fatihah terus je. Lepas kita masuk semayang tu, terus kita pun mula baca bismillah. Lainlah kalau masa kita masih panjang lagi, ya. Kita masuk tak lama lepas imam habis selesai dia bertakbir, kita pun takbiratul ihram. Tak apalah, bacalah, sunatlah baca doa iftitah apa semua tu. Yang tu kita kena rasa, kita kena nilai diri kita. Lagi kalau aku baca doa iftitah ni dan dah, kalau aku baca Fatihah lagi dan tak habis, kena kira lagu tu kita tu. Kalau berasa lagu tak dan, tak usah baca. Dah terus masuk baca Fatihah saja. Antara sebab tak sempat nak habis baca Fatihah, sebab tadi di awal lepas dia bertakbir dia baca sunat-sunat, kan? Lepas tu imam pun rokok, sama ada dia tak dan lagi kan nak baca Fatihah, atau duduk sedang baca Fatihah tapi tak habis lagi, itu muafiq dah. Ikutlah betul-betul hukum hakam dia saat lagi. Kalau tidak, dia ingat dia masbuk, batal sembahyang. Kalau dia rokok, tak boleh rokok, dia kena baca lagi Fatihah dia, ambil qadar masa lama mana pula tadi, kan? Hak bacaan sunat yang dia baca tadilah patah-patah, bukan masa dah, patah-patah huruf bacaan sunat yang dah baca tadi. Dia kena, imam rokok, dia kena baca sikit lagi Fatihah ke depan lagi, sebanyak bilangan huruf bacaan sunat yang dia baca dah. Nampak dah? Sekiranya dan habis Fatihah, tak ada masalah, rokoklah. Imam tak sampai lagi ke rukun yang keempat, kan? Kalau tak dan juga habis baca Fatihah, kan, sebab kita kena tambah lagi. Imam pun dah selesai buat 3 rukun dengan sempurna, 3 rukun yang panjang dengan sempurna, dia dah masuk buat rukun yang keempat, berhentilah baca Fatihah tu. Muafakatkan diri dia dengan imam. Panjang hukum hakam dia. Tu je lah muafiq. Baik, kan? Pasal kita duduk solat jemaah, kan? Antara yang ramai orang yang sembahyang berjamaah yang tak tahu ni lah hukum hakam masbuk, hukum hakam muafiq ni. Lepas tu katanya al-musannif, itu ta'rif muwafiq. Ingat tu, kan? Jangan saat lagi jadi apa-apa dekat kita boleh tahu aku muwafiq, aku masbuk, kan? Nak buat lagu mana kalau masbuk, nak buat lagu mana kalau muwafiq, kan? Kalau muwafiq kalau masbuk pada masa rokok macam mana? Kita sampai imam pun rokok, Allahu Akbar, kan? Kita pun takbir Allahu Akbar dan rokok. Dalam rokok ada tumakninah sebelum imam bangkit i'tidal, maka dapatlah rakaat terdekat dia. Itu masbuk. Dia tak ada masa untuk baca Fatihah langsung yang ni, kan? Ataupun dia tak ada masa untuk habiskan baca Fatihah, itu masbuk. Tapi ada syarat-syarat dia tu. Bukan boleh mudah-mudah dengan lagu tu. Antaranya dia kena 2 kali takbir. Takbir pertama takbiratul ihram, takbir yang kedua takbir bangun daripada rokok. Kalau cuma satu saja takbiratul ihram, satu saja takbir, dalam takbirnya dia berniat dan dia tidak qasad dan dia tidak berniat dengan takbirnya itu, cuma dia nak takbir sekali saja, saat lagi dia rokok dan lah rokok sama-sama dengan imam, saat lagi semayang dia hukumnya batal. Masalah orang takbir masuk masbuk ketika dalam rokok,
Faham dah? Dia boleh berlaku batal semayang bila-bila masa. Kalau kena cara buat tak apa. Kan? Tu nak kata buat boleh buat. Kita ni buat belaka. Kan? Tapi jadi tak jadi dulu hak kita buat tu. Kena dengan tak kena ke? Takutnya kalau kena tak apalah. Tak kena tu. Tak kena lorat lah. Batal semayang. Cerita dia tu. Baik. Itu ta'rif muwafiq. Seterusnya masbuk. Apa dia pula ta'rif masbuk? Masbuk ni gini. Maksudnya ialah masbuk ni seorang makmum yang tidak sempat berjamaah semasa berdiri, yakni qiyam imamnya, sekadar masa membaca Al-Fatihah. Baik. Jadi katanya al-musannif, masbuk ni gini, maksudnya ialah seorang makmum, dia ni tak sempat di dalam berjamaah. Semasa dia dalam berjamaah, dia tak dan tu tak sempat lah, reti dia. Tak sempat tu bila semasa berdiri, yakni di dalam qiyam imamnya. Imam berdiri nah. Kita pun baru sampai lewat. Lewat lah ni. Kita pun imam tengah baca surah ke apa, ikutlah. Kita pun baru sampai. Allahu Akbar. Adalah qiyam dan berjamaah. Tetapi dalam berjamaah tadi, dalam qiyam tadi, semua kita dengan imam tadi, kita tak dan. Tak dan apa? Tak dan sekadar masa membaca Al-Fatihah. Dan sekadar masa untuk membolehkan dia baca Fatihah. Yakni baca Fatihah sampai habis. Dia sampai-sampai dia baca bismillah, alhamdulillahirabbil alamin. Imam pun rakaat, Allahu Akbar. Jadi masa untuk kita baca Fatihah sampai habislah. Dan ada ke? Tak ada. Dan baca setakat alhamdulillah saja. Lalu imam pun rakaat. Itu masbuk. Memang masa pun tak ada. Masa nak habis baca Fatihah pun dia tak dan. Nak baca Fatihah sampai habis pun tak dan lah. Itulah reti dia. Ataupun satu lagi, dia tak dan sikit pun masa untuk baca Fatihah. Sebab apa? Sebab imam duduk tengah rokok dah. Pasal imam duduk tengah sedang rokok. Kita duduk ralik-ralik lagi macam mana pun tak tahu. Imam pun Allahu Akbar, rokok adalah imam. Kita pun cepat-cepat lah, gaduh-gaduh lah, selalunya lagu tu lah. Takbir Allahu Akbar. Dalam takbir tu berhentinya ada tamak nina. Kemudian kita pun turun rokok, dan ada tamak nina dalam rokok berserta dengan imam sebelum imam bangun i'tidal. Itu syarat dia. Kalau tidak, dia tak dapat rakaat tersebut. Dia takkan dapat rakaat tersebut. Tu nak syarat nak bagi dapat rakaat bagi makmum yang masbuk. Dan yang ni bacaan Fatihah dia keseluruhannya ditanggung oleh imam. Nampak dah? Ditanggung tu maksudnya dia tak kena baca lah. Padan dengan Fatihah yang dibaca oleh imam tadi. Itulah maksud ditanggung oleh imam. Tapi syaratnya imam tu pula yang berkeahlian untuk menanggung. Baik. Lepas tu
dengan bacaan yang pertengahan. Nah, jadi tadilah hak sekadar masa membaca Fatihah tu kan serupa macam kita hurai tajuk muafiq tadi. Qadar masa bacaan orang yang sederhana. Tidak terlampau cepat, tidak juga terlampau lambat. Sedang-sedang. Orang ramai kita kembali kepada sedang-sedang. Orang ramai itu mana kebiasaan orang baca. Masa tu tak dan untuk dia baca, untuk sempat dia habis baca Fatihah langsung. Tak dan dekat dia. Maka imam pun rokok ataupun duduk tengah rokok dah. Kita pun sempatlah bertakbir. Kan? Danlah kita masuk berjemaah ikut tu imam. Itu dia panggil masbuk. Maka dapat rakaat. Jangan tu tergaga nak baca lagi. Dah imam dah kita tu masbuk. Kita dan tentang Ar-Rahmanir Rahim. Imam berrokok, Allahu Akbar. Masbuk lah tu. Kita tu. Apa kalau begitu, tak usah lagi dah kita baca Fatihah. Jangan teruskan lagi bacaan Fatihah kita. Teruslah kita rokok. Kecuali kalau sebelum kita baca Fatihah tadi, dah kita ada baca hak sunat-sunat tadi tu. Kita dah baca auzubillah ke, kita dah baca doa iftitah ke, yang tu memang kena baca sikit lagi Fatihah. Kalau lepas kita bertakbir tadi, terus kita lepas tu terus baca Fatihah, lepas imam tu rokok, kita terus langsung rokok. Tak usah duk baca dah. Tak usah duk sambung, tak tambah lagi. Kita cuma dimaafkan ketinggalan daripada tok imam dengan sebanyak 2 rukun sahaja. Masalah tadi tu 2 rukun, tak kira lah rukun tu hak pendek ke hak panjang. Kalau lepas daripada imam dah buat sempurna 2 rukun, dah mula bergerak nak masuk buat rukun yang ketiga, kita masih juga lagi duk baca juga Fatihah, padahal kita tu makmum yang masbuk. Jawabnya batal sembahyang kita. Boleh ingat semua ni. Kena ingatlah. Kan? Buat ke mana dah kita sembahyang berjemaah. Kan? Duk turut hukum hakam lagu tu je lah. Kan? Baik. Tidak terlalu cepat. Ni nak habang. Apa maksud dia bacaan yang pertengahan ni? Makna bacaan yang pertengahan, tidak terlalu cepat, bukan jenis bacaan yang cepat, yang laju. Jangan ambil qadar masa tu. Qadar masa tu 10 saat habis dah. Senapeh ya. 10 saat ni bukan dia. Dan tidak juga terlalu lambat. Orang duk baca lambat-lambat, duk anjur-anjur tu. Kan? Ada macam-macam passion lah orang baca. Kan? Kalau orang tu dia tidak fasih, kan? Kalau orang yang membaca Al-Quran tu dia tidak fasih, dia tak apa nak lancang sikit baca Fatihah. Dia bila tak lancang ni selalunya dia nak baca anjur-anjur. Dia nak baca lambat-lambat, tak apa, bukan salah baca lambat-lambat tu. Kan? Tapi lambat sangat. Luar daripada kebiasaan. Kan? Tak ambil, tak kira tu. Jangan kira masa tu. Kalau masa tu lamalah pula. Kan? Jadi ambil hak biasa lah. Nak jadi masbuk ke, nak jadi muafiq apa semua tadi tu, ambil hak kebiasaan orang baca Fatihahnya. Lama mana? Malahan perhitungan bacaan Al-Fatihah itu tidak berpandukan kepada bacaan imam dan tidak berpandukan kepada bacaan makmum itu. Bukan itu ukuran dia. Hak kata ukuran, kan? Ukuran kita ni sempat atau tak sempat sebab tak ada masa nak baca Fatihah tadi itulah. Kan? Ukur dengan kebiasaan orang ramai baca. Jangan ukur dengan bacaan imam, jangan ukur dengan bacaan makmum. Katalah, kita buatlah kata-kata bila
Kan kebiasaannya orang yang sederhana baca Fatihahnya 30 saat. Kok seminit lama sangat kot. Kan lebih kurang 30 ke seminit tak rajin tengok jam lah pula. Kan katalah seminit, lama sikit lah. Dah tak matilah seminit tu Tengok kebiasaan orang baca lama mana. Kan kalau duk bertarannum lari-lari tu lama tu. Atau saya kira masa tu. Kan katalah seminit. Katalah masa kebiasaan orang baca Fatihah daripada awal sampai habis, mereka akan baca selama seminit. Maka qadar masa seminit itulah, berdasar kepada seminit itulah masa dan atau masa tak dan untuk kita baca Fatihah. Hak muafiq pun serupa, hak masbuk pun serupa. Macam makmum yang masbuk tak sah ni. Dia tengah baca Ar-Rahmanir Rahim, imam bertengah rakaat. Kan? Okey. Adakah bacaan dia seperti kebanyakan bacaan orang yang sederhana bacaan dia? Kalau sederhana bacaan dia, patut ambil masa seminit. Kan? Dia baru ambil masa untuk baca Fatihah, barulah kita kata 10 saat imam rakaat dah. Tak kira lagi hak tu. Jangan kira tang 10 saat tu. Kan? Kira tang seminit. Kira lah tang seminit, baca sikit lagi. Tapi kebiasaan nak berlaku kita tu yang tak dan. Kan? Kita kena ukur banyak perkara lagi. Kan? Yang pertama, masa kita baca sunat tadi ada tak baca sunat tadi? Nak ambil kira belaka, banyak benda nak ambil kira. Kalau tak ada, okey, tak apa. Terus kita baca Fatihah. Terus kita baca, teruskan Fatihah. Baik, hak Fatihah kita baca tadi, kan, tang iyyaka na'budu ar-rahmanir rahim contohnya. Kan, bukan suruh baca sikit lagi dak, bukan lagu tu reti dia. Makna macam ni. Kita baru sampai tak ar-rahmanir rahim. Kalau orang kebiasaan baca sampai dah lagi tak ar-rahmanir rahim. Sampai dah. Kan? Kita masbuk lah tu. Maka kita panggil namanya masbuk lah tu. Imam rakaat, turun rakaat lah. Gitu reti dia. Ataupun tak dah langsung nak baca. Hak macam kita habaq tadi tu, hak imam duk turun rakaat dah. Kan? Kita pun rakaat. Takbir apa semualah. Tu tak dah langsung baca Fatihah. Ada pun orang kata kita duk baca Fatihah. Bacalah macam kita kata dah sampai tang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kan bacaan kita. Kan imam rakaat, Allahu akbar. Okey. Adakah kita masbuk atau tidak? Pertama, tengok tarikh masbuk. Orang yang tak sempat masa untuk habiskan baca Fatihah. Dan sekarang dia tak sempat, tak ada masa untuk habiskan baca Fatihah. Okey. Selalunya masa yang diambil itu, kan, ada tak sampai sekadar masa yang kebiasaan orang baca Fatihah? Kebiasaan orang baca Fatihah, katalah seminit baru habis. Dia tak sampai seminit lagi. Kan? Dia tak sampai seminit lagi lah. Ataupun kita kata baru 15 saat ke, ataupun lebih dah dari, ataupun 20 saat ke, kan, baru sampai tang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dengan orang kebiasaan, tang dia sampai tang iyyaka na'budu sepatutnya lebih kurang tang 20 saat. Dia pun baca tak sampai tang lebih kurang tang 20 saat juga dah. Serupa bacaan, serupa orang ramai-ramai baca. Itulah masbuk. Imam turun rakaat, saat lagi dia pun turun rakaat lah. Jangan nanti habis minit nak rakaat. Tidak lagu tu. Nak faham maksud dia tu. Selagi tak jelas maksud yang ni pun payah juga. Kan? Baik, dah kita dah tahu kaedahnya, maka dia tu dipanggil masbuk lah. Lepas tu kata lagi al-musannif, dan tidak berpandukan kepada bacaan makmum itu, bahkan mengikut bacaan uruf orang ramai. Mana baik,
tapi bahkan mengikut kaedah, mengikut uruf kebiasaan. Makna uruf-uruf ni orang ramai lah. Orang ramai kan nak sampai, kalau kata nak habiskan baca Fatihah kan, dan tak masa tu dan tak dengan masa yang dia baca tu kan, tak dan tu kan, ataupun kita kata lebih daripada masa dah kan, kita hanya baca lambat. Masa start daripada kita baca bismillah sampai tak iya tu lebih dari seminit dah, qadar hak biasa. Imam tu pun rokok, tu tak ada masalah dah kan, serupa je. Namanya masbuk lah tu, sujud lah, apa turun rokok lah serta dengan imam, jangan duk baca lagi Fatihah. Lagu tu reti dia nah. Baik, jadi mana-mana makmum yang tidak sempat berjamaah dengan imam semasa berdiri qiyam imamnya, sekadar masa yang membolehkan ia membaca Al-Fatihah. Jadi kesimpulannya begini, mana-mana makmum, siapa-siapalah yang jadi makmum, hak takdan lah, tak sempat ni kita panggil takdan lah, berjamaah, semasa dia berjemaah dengan imam tadi, tak sempat apa takdan tu bila semasa berdiri, yakni qiyam tu imamnya, imam berdiri baca Fatihah, kita pun mai lewat, kita pun berdiri kan, kita pun takbir ikut tu imam, tapi kita hanya tak sempat sekadar masa yang membolehkan ia makmum tadi untuk membaca Al-Fatihah sampai selesai. Imam selesai dah baca Fatihah, tak lorat datang dia tu, hak loratnya tentang kita, hak jadi makmum ni. Imam okey dah, dia pun habis baca Fatihah, dia pun rokok, Allahu Akbar kan, kita hak kembali masa tadi ada ataupun bukan ada, tak dan masa untuk kita habis baca Fatihah, tak sempat masa untuk sempat habis baca Fatihah, imam pun rokok, maka kita pun tak dan lah nak habiskan juga baca Fatihah. Gitu reti dia. Jadi maka dinamakan orang masbuk, maka jawabnya makmum tersebut dinamakan makmum yang masbuk. Tak ada apalah, lepas tu ikutlah hukum hakam masbuk. Muafiq tu tadi hak mula tadi ta'rif dia. Pas masbuk pula ni dia ta'rif dia. Mula-mula nak tahu masbuk atau tidak kita ni, muafiq ke masbuk ke, tengok tang ta'rif tu dulu. Kebiasaannya mudah gini je. Kalau masbuk, orang yang tak sempat nak baca Fatihah sama sekali, ataupun tak sempat nak habiskan baca Fatihah dan baca sekerat, lalu imam pun rokok, itu masbuk. Senang sikit kan, berbelit-belit payah juga. Muafiq, seorang makmum yang sempat dalam qiyamnya untuk habiskan baca Fatihah dan masa. Pendek kata nak baca Fatihah dari mula sampai habis dan ada masa. Tetapi dia lalu tak sempat juga nak baca Fatihah sampai habis, lalu imam pun rokok. Kedua-duanya berlaku selepas imam tu rokok. Muafiq pun berlaku lepas imam rokok kan. Masbuk pun jadi tak kala imam tu rokok. Itulah kita namanya muafiq. Hak mula saat ni kita panggil masbuk. Turut je lah hukum hakam dia. Ada hak boleh buat, ada yang tak boleh buat. Baik, muafiq dan masbuk boleh berlaku ke atas seseorang makmum pada 4 rakaat. Ini yang kita habaq awal tadi. Inilah dia.
Dia bukan hanya berlaku pada rakaat yang pertama sahaja, tidak. Jangan nak salah faham macam tu. Kan, kebiasaannya je hak berlaku pada rakaat pertama. Bermula makmum yang muafiq dan juga yang masbuk, dia boleh berlaku, dia boleh terjadi ke atas seseorang makmum pada 4 rakaat. Kalau semayang tu hak bangsa 4 rakaat, ikutlah. Tiap-tiap rakaat boleh jadi. Dia abang situ sama ada pada rakaat pertama. Itu biasa. Kan? Di rakaat pertama berlakulah muafiq. Muafiq ikutlah. Hak tadi kita abang tarif dia tadi tu. Kan? Hak rakaat pertama berlakulah masbuk. Kan? Dia main lewat sampai-sampai tu imam duk tengah baca Fatihah dah rakaat pertama. Kita pun masuk takbir, jadilah kita tu masbuk. Boleh juga jadi pada rakaat yang ketiga. Dan seterusnya. Pada rakaat yang keempat. Rakaat pertama pun boleh jadi, rakaat kedua pun boleh jadi. Dia tak abang rakaat kedua. Kan? Rakaat kedua boleh tak terjadinya muafiq? Tuah duduk bulan puasa yang tarawih tadi tu. Kan? Rakaat pertama express dah tu imam. Kan? Makmum belakang duduk ligan lah. Laju dia. Laju tu imam. Lepas tu kak sujud. Rakaat pertama rakaat pertama. Sujudlah. Duduklah. Sujudlah. Imam cepat dia ambil qada atau makninah yang kita tu sakit lututnya. Kita yang sakit pinggang lagi. Nak pitam pun ada, cepat-cepatkan boleh. Dengan darah tinggi naik tinggi pasal kepala ni. Kan? Anjur-anjurlah kita pergerakan kita tu. Tidak, pelan-pelan. Imam dia muda. Ya, orang muda kok mana pun dia kuat. Ya, makan pun kuat, kerja pun kuat, serba-serbi. Imam qiyam, Allahu Akbar. Rakaat kedua ni. Kan? Rakaat kedua. Makmum duduk tahu mana? Tak uai tu baru duduk sujud baru. Sujud rakaat pertama pun tak maki, duk anjur-anjur lagi kaki pinggang ni. Hak sakit lutut, sakit pinggang boleh buat gaduh-gaduh? Mana boleh? Buat tengok, terbalik ke tu tak lagi. Kan? Okey, tak apalah, imam dia buat kerja dia. Kan? Imam pun naik dah berdiri rakaat kedua tu bacalah Fatihah. Nak cerita hak masbuk, cerita masbuk dulu. Tu cerita tajuk masbuk. Imam baca bismillahirrahmanirrahim. Kan? Siratal ladzina an'amta alaihim. Kita baru berdiri. Allahu Akbar. Makmum ni. Faham dah? Nak pergi nampak masbuk. Masbuk ingat ta'rif tadi. Seorang makmum yang tak sempat masa untuk baca Fatihah sampai habis. Kan? Tak apalah. Imam tadi ni dia siratal ladzina dekat ataupun nak bagi nampak lagi, imam baca surah dah pun. Surah pendek pula tu, surah Qul huwallah ya. Qul huwallahu ahad. Kita baru berdiri. Rakaat kedua barulah bismillahirrahmanirrahim. Kita tu imam pun Allahu Akbar. Tu rakaat. Kita dan tak masa nak baca Fatihah. Tak dan. Tengok takrif. Siapa lupa takrif lagi dia keliru, nak jadi muafiq jadi masbuk aku ni. Maka menurut pendapat setengah ulama, dia dihukumkan sebagai masbuk. Maka Fatihahnya ditanggung oleh imam. Maka rakaat jelah. Tak mana kita dah baca. Dan baca dalam bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Satu qaul ni. Satu qaul lagi kata dia cuma berlaku pada rakaat pertama aja. Masbuk ke muafiq ke, dia masbuk ni hanya cuma berlaku pada rakaat yang pertama saja. Lagu-lagu tu bacalah Fatihahnya lagi sampailah, jangan ketinggalan sampai ke 3 rukun yang panjang tadi tu. Kan? Itu qaul yang mengatakan masbuk hanya berlaku pada rakaat yang pertama.
Al-Musannih dia beramal dengan qaul yang mengatakan masbuk boleh berlaku pada keempat-empat rakaat. Ikut rakaat pertama kita maklum dah. Rakaat kedua kita maklum juga dah. Rakaat ketiga kita maklum dah. Keempat serupa juga, boleh jadi juga. Muwafiq sama-sama bangkit. Faham tak? Kan? Imam pun bangkit. Rakaat kedua lah. Rakaat pertama tak apa dah, rakaat kedua. Allahu Akbar, rakaat kedua dah. Kita pun bangkit lah makmum. Allahu Akbar. Kan? Baik. Imam baca Fatihah. Rakaat kedua. Kita tak baca Fatihah lagi. Dah saat lagi nak tunggu imam baca surah. Kan? Tiba-tiba jadi lagu mana? Imam dia tak baca surah. Habis dia baca Fatihah rakaat kedua. Imam terlupa lah gamaknya. Imam langsung terus rakaat. Allahu Akbar. Kita dah baca dah Fatihah? Dan tak masa untuk baca Fatihah? Masa dan masa untuk baca Fatihah ada. Tapi kita tak baca lah. Kita duduk nanti imam tu baca Fatihah bagi habis, saat lagi dia baca surah. Apa nak buat ke mana? Imam rokok kita pun rokok juga ke? Siapa rokok batal sembahyang dia. Dia bukan masbuk. Dia muafiq. Dia kena baca Fatihah. Imam duk rokok dah, tak lagi dia iktidal lah, sujud lah, kita kena baca Fatihah. Baca Fatihah setakat dan. Setakat dan dia dimaafkan ketinggalan sebanyak 3 rukun yang panjang tadi. Dan habis makmum tadi dah, sempat habis dia baca Fatihah, sebelum imam bangkit pergi ke rukun yang keempat, yakni qiyam, rakaat yang kedua, yang ketiga, yang keempat tu kan, okeylah, tak ada masalah apalah, teruskan je lah rokok, iktidal macam biasalah. Tapi kalau tak dan habis juga, imam dah bergerak bangkit qiyam, bangkit nak buat rukun yang keempat dah, kita tak habis lagi kan. Kalau lagu tu kita kena berhenti baca Fatihah. Muafakat kita dengan imam, kena niat muafakat aku dengan tu imam kan. Kemudian kita dah dikirakan lara satu rakaat. Saat lagi dia akhir sembahyang, lepas habis imam tu bagi salam, bangkit tambah lagi serakaat, bagi cukup bilangan rakaat sembahyang kita. Tu kata boleh berlaku. Tak kira dah rakaat pertama, kedua, ketiga, keempat je lah sembahyang ni kan. Sembahyang fardu lah kan, mayang-mayang sunat tu serupa juga kan. Jadi jaga-jaga maksud perkataan ni. Ramai orang tak faham. Dia ingat kata berlaku duk mengaji tajuk masbuk, tajuk muafiq ni pada rakaat pertama je. Itu kebiasaan lagu itulah di rakaat pertama je lah. Adapun sebenarnya dia tak mesti berlaku rakaat pertama. Lagu hak main tarawih tu kan jadi tiap-tiap bulan puasa jadi berlaku, jadi selalu kan. Lah kali pakai niat mufaraqah habis, pakai makmum niat mufaraqah, takut tak dan ni kan. Dia tak nak elak dia tak dan rakaat tersebut, dia niat mufaraqah mayang seorang-seorang. Sayanglah pula kita nak solat dengan berjamaah tarawih tu, pi niat mufaraqah, jadi kita semua sembahyang seorang-seorang je lah. Tapi nak salah siapa kan? Selalunya kesalahan tu duk tangkap imam. Awak yang baca cepat sangat, tengoklah di belakang tu tok wan tok saja, lain saja kan. Nak kira dengan kira dengan orang lain semua kan. Dia ada kaedah makmum ni, imam ni ialah menjadi makmum kepada makmum di belakang dia. Dia kena ikut makmum belakang. Makna dia kena ambil tahu, ambil cakna orang panggil tu imam ni, bukan boleh ikut hati dia aja. Dan tengok belakang itu orang sihat-sihat ke, orang yang sihat, orang sakit-sakit ke, ada ibu, ada orang duk tengah duk bisu anak ke, ada orang sakit ke, ambil kira belaka hadis Nabi yang kita baca tempoh hari tu kan. Maka tak usah duk bacalah kan. Itu hak bacaan yang panjang-panjang. Hak cepat-cepat pun serupa juga, jangan cepat sangat kan. Kalau cepat sangat dan tak orang nak turut hang tu, tak dan juga kan. Jawab isyak lagi letih dengan lagu tu je, tak jadi sembahyang macam tu, tak khusyuk apa semua. Baik, habis tang situ kita berhenti setakat tu dulu. InsyaAllah kita sambung lagi bulan depan lah, minggu pertama bulan depan insyaAllah.
Jadi kita berhentilah pada kata hukum orang muwafiq. Tadi dia